Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Ustaz dan rakan-rakan yang tengok video ni. Nama saya Aina Saidah binti Idris. Nombor matrik 20229237711 dan Muhammad Nabil bin Ahmad 20229965529 akan membentangkan kerja khusus kami iaitu ideologi pluralisme dan cabarannya di Malaysia. Pertama sekali saya akan membentangkan tentang pengenalan jenis-jenis pluralisme, cabaran pluralisme di Malaysia dan kesimpulan. Pengenalan. Pluralisme terdiri daripada kata jamak yang bermaksud gandaan dan akhiran ismi yang bererti doktrin atau kecenderungan. Definisi pluralisme ialah pegangan atau falsafah yang berpendapat manusia berbeza pegangan hidup, agama atau kepercayaan dan latar belakang dapat hidup bersama dalam masyarakat yang sama. Menurut Collins dan Faragua 1996, pengertian pluralisme adalah pandangan falsafah yang menggambarkan semua prinsip dan keyakinan peribadi dan bersedia menerima perbezaan kepelbagaian lain termasuk dari segi dimensi agama, budaya dan juga politik. Manakala menurut Molino 1991, pluralisme adalah banyak atau tidak satu seperti aneka budaya di dalam masyarakat. Ia memberi maksud pluralisme memberikan penghormatan kepada golongan lain yang mempunyai budaya yang berbeza daripada dirinya. Seterusnya, jenis-jenis pluralisme. Di sini kita dapat lihat jenis-jenis pluralisme boleh dibagikan kepada tiga, iaitu pluralisme politik, pluralisme budaya dan pluralisme agama. Pertama sekali, pluralisme politik. Teori pluralisme politik adalah teori yang menekankan pada penerimaan, pertimbangan dan perlembagaan atas adanya aneka kelompok dan perspektif berbeza yang sesungguhnya aktual di dalam satu negara. Menurut Richard E. Flatterman 2005, salah satu daripada nilai pluralisme politik ialah mencipta dan mengekalkan konflik dan persaingan dengan sendirinya, mengelakkan situasi dominasi dan hegemoni. Di sini kita dapat lihat pluralisme politik dia memastikan pelbagai kepentingan dan pandangan dalam masyarakat memiliki peluang untuk disuarakan dan bebas untuk bersaing. Seterusnya, mencipta evolusi konstruktif bagi pemikiran dan aksi masyarakat yang menolak dominasi oleh kumpulan majoriti. Pluralisme politik ini kita dapat lihat apabila satu golongan dia memberi kesamarataan dalam memimpin sebuah negara. Maksudnya dalam pemerintahan tu dia macam diberi sama rata hak untuk mentadbir sebuah negara. Seterusnya, apabila zaman Datuk Seri Najib dinamakan sebagai kontra-hegemoni atau kontra-hegemoni politik orang Melayu yang diperlihatkan menerusi tindakan masyarakat yang semakin berani untuk menyuarakan pendapat. Lepas tu yang kita dapat lihat dalam pluralisme politik ni, kita dapat lihat pasal pendapatan mengenai hak keistimewaan raja dan hak keistimewaan Melayu yang mungkin muncul akibat daripada fahaman pluralisme dalam politik ni yang menggoncang keutuhan perlembagaan persekutuan yang akan memberikan kesan politik kepada negara. Lepas tu, fahaman baru dalam melihat bagaimana pluralisme dalam politik dilakukan mencetuskan pergolakan baru. Mereka lihat pendekatan pluralisme lama digunakan adalah tak sesuai dan perlunya pendekatan baru dalam melaksanakan konsep pluralisme. Okey, seterusnya adalah pluralisme budaya. Pluralisme budaya ialah budaya majmuk di mana penerimaan budaya berlainan dalam masyarakat. Seperti kejiranan yang pelbagai budaya hidup dengan harmoni dan saling bertoleransi terhadap budaya yang berlainan. Okey. Di sebuah negara kita, Malaysia merupakan sebuah negara yang multi-etnik.
yang berbilang kaum. Contohnya Melayu, kaum Cina, kaum India, kaum Kadazan, kaum Iban dan kaum Bajau. Pluralisme budaya adalah keadaan budaya yang majmuk, di mana istilah ini digunakan untuk menggambarkan penerimaan budaya alternatif. Masyarakat hidup bersama dan saling bertoleransi terhadap budaya orang lain yang berlainan dan membentuk pluralisme budaya. Seterusnya adalah pluralisme agama. Di sini kita dapat lihat pluralisme agama adalah sebuah konsep yang memiliki maksud yang luas. Penerimaan terhadap agama yang berbeza dan digunakan dalam cara yang berbeza. Pluralitas agama ini mempercayai bahawa semua kepercayaan adalah hak masing-masing kerana kebenaran setiap agama adalah relatif. Seseorang itu tak boleh menuntut bahawa agamanya benar dan selainnya salah. Pluralisme agama ni berkembang apabila gerakan liberalisme di Indonesia mula masuk ke Malaysia. Contohnya pada ketika itu, dialog antara agama dipelopori oleh Malaysian Consultative Council of Buddhism, Christianity, Hinduism and Sikhs, MCCBCACHS. Ataupun dalam bahasa Melayu dia ialah Majlis Perundingan Malaysia Agama Buddha, Kristian, Hindu dan Sikh. Pluralisme agama ni kita dapat lihat terjadi kat Malaysia apabila contohlah satu contoh yang masyarakat Malaysia telah digambarkan apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim disampaikan ceramah yang telah dibentangkan di London School of Economics pada 18 Mac 2010 yang bertajuk Religion, Pluralism in a Divided World. Isu pluralisme agama menjadi bertambah hangat terutama dalam perbincangan sarjana. Ceramah beliau menggemparkan masyarakat Malaysia kerana didakwa beliau mendukung fahaman pluralisme agama. Lepas tu, ramai para cendekiawan dan ahli politik telah memberi respon terhadap ucapan beliau. Contohnya para cendekiawan dan ahli politik yang telah memberi respon terhadap ucapan beliau itu ialah Muhammad Usman Al-Muhammadi, Ismail Mina Ahmad dan Muhammad Nakai Ahmad. Lepas tu, pluralisme politik ni, dia macam orang dari luar negara pun ada masuk juga, macam daripada Indonesia nak sebarkan pluralisme agama ni. Okay. Seterusnya, terdapat banyak punca-punca penyebaran pluralisme agama. Yang pertama ialah penyebaran melalui buku, majalah dan akhbar. Contohnya kat sini, beberapa buah buku yang diterbitkan telah diharamkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Contohnya buku Islam dan Pluralisme yang telah diterbitkan pada 2006 oleh Al-Mustaqim Mahmud Radi yang membuatkan artikel tulisan Nur Kulish Majid Asghar Ali Engineer dan John Hick yang merupakan pendokong pluralisme agama. Selain itu, buku yang diharamkan penyebarannya di Malaysia ialah Refleksi Pembaharuan Pemikiran Islam 70 tahun Harun Nasution 1999. Fikah Lintas Agama Membanding Masyarakat Inklusif Pluralis 2004 dan Allah, Liberty and Love 2011 atau terjemahannya Allah, Kebebasan dan Cinta 2012. Melalui faktor penyebaran majalah pula ialah contohnya karangan Ulil Absar Abdullah dalam majalahnya Dalam Gatra yang diterbitkan pada 21 Disember 2022 yang menyatakan bahawa semua agama adalah sama, semuanya menuju jalan kebenaran. Jadi, Islam bukan agama yang paling benar yang merujuk kepada Ulil Absar Abdullah tadi. Okey. Selepas itu, akhbar pula. Antaranya contoh akhbar yang punca-punca penyebaran pluralisme ni adalah Zainah Anwar 2007 di New Straits Times yang bertajuk Islam's Religious Pluralism in Context, dan
Dan juga Chandra Muzaffar artikel yang telah dimuatkan di dalam akhbar The Star. Yang tajuk lain pula, What Pluralism Means to Islam 2006 dan Understanding Liberalism and Religious Pluralism 2014. Selepas itu pula ialah penyebaran melalui platform internet. Penyebaran melalui platform internet ni macam melalui Facebook, Instagram, laman web. Contohnya macam SIS, NGO SIS, iaitu Sister in Islam. Sister in Islam yang mempromosikan fahamannya di laman web, Facebook dan Instagram. Yang ketiga pula ialah penyebaran melalui badan-badan bukan kerajaan NGO. Badan-badan bukan kerajaan NGO ni contohnya macam Malaysian Interfaith Network, MIN, Konrad Adenauer Foundation, CAF, Institut Kajian Dasar, IKD, Sister in Islam, SIS tadi, Malausan Consultative Council of Buddhism, Christianity, Hinduism and SIX, MCCBCHS, dan Council of Churches of Malaysia, dan juga Rotary Club. Okay. Yang terakhir ialah penyebaran melalui tokoh-tokoh pluralism dan liberalism. Tokoh-tokoh pluralism dan liberalism ni adalah contohnya daripada luar negara sendiri dan juga Malaysia sendiri. Contohnya yang kita dapat lihat, tokoh Malaysia ialah Datuk Seri Anwar Ibrahim yang saya cerita tadi, yang menyampaikan ceramah tentang Religion Pluralism in a Divided World di London Schools of Economics. Lepas tu, tokoh luar negara yang dijemput ke Malaysia antaranya ialah Irsyad Menji yang telah melancarkan bukunya yang bertajuk Allah, Liberty and Love, yang kemudiannya telah diharamkan oleh Kementerian Dalam Negeri sebab bertentangan dengan akidah umat Islam. Okey. Yang seterusnya saya akan serahkan kepada Nabil Ahmad untuk membentangkan tentang cabaran pluralisme di Malaysia dan juga kesimpulan. Terima kasih. Seterusnya, cabaran pluralisme di Malaysia. Pertama ialah ICED, Covenant Antarabangsa mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi. Merupakan salah satu undang-undang yang digariskan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Ia bertujuan untuk menghapuskan segala bentuk penindasan dan diskriminasi dari perspektif ekonomi, sosial dan hak asasi manusia. Dari luar, perjanjian ini merupakan pakatan yang bersih dan adil kerana memperjuangkan hak individu di samping mempertingkatkan keharmonian yang dimahukan oleh setiap negara dengan masyarakat pelbagai agama dan budaya. Menurut Kamaruzaman Muhammad, konsep meratifikasi Kovenant Antarabangsa mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi kaum, ICED, telah mendapat perhatian umum untuk menentang dan memberontak terhadap pemeteraian perjanjian ini. Pada 8 Disember 2018, perhimpunan besar-besaran di Dataran Merdeka sebagai tanda protes pada penerusan perjanjian itu. Antara sebab penolakan Kovenant Antarabangsa mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi kaum ini adalah kerana merasakan perjanjian tersebut mengakibatkan penolakan kuasa raja-raja, menghakis hak keistimewaan orang Melayu dan juga membahayakan kedudukan Islam sebagai sebuah agama persekutuan. Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, Mufti Wilayah Persekutuan pada masa itu juga menentang ratifikasi Kovenant Antarabangsa mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi kaum dengan mendakwa bahawa masalah itu akan mengatasi faedah dan tidak sesuai untuk diamalkan di Malaysia. Beliau juga percaya bahawa hasil perjanjian ini akan menjadikannya lebih berkuasa daripada Majlis Raja-Raja yang mengiktiraf kedaulatannya dalam menegak kesucian agama setiap negeri. Kedua ialah penggunaan kalimah bagi
orang bukan Islam. Pada tahun 2021, isu penggunaan kalimah Allah oleh orang bukan Islam kembali hangat ketika dunia sedang mengalami salah satu wabak yang paling teruk, COVID-19. Perbincangan telah diadakan bersama Mufti seluruh Malaysia tentang status orang bukan Islam untuk menggunakan kalimah Allah. Ini kerana perjuangan orang Kristian untuk hak menggunakan perkataan tersebut. Menurut Willie Jude dan Goh Pei Pei, pada 10 Mac 2021, Mahkamah Tinggi mengisytiharkan larangan Allah, Baitullah dan Kaabah telah ditarik semula bagi orang bukan Islam. Mahkamah Tinggi telah memutuskan bahawa perkataan berikut boleh digunakan dalam penulisan Kristian yang serius untuk tujuan pendidikan dengan bersyarat sebarang penggunanya dalam mana-mana penerbitan mesti memasukkan perkataan untuk agama Kristian di muka depan atau belakang. Ketiga, kebebasan beragama. Kebebasan beragama yang paling banyak diperjuangkan oleh golongan pluralis. Menurut pakar, kebebasan beragama bukan sekadar masalah, tetapi dasar yang menjadi asas pluraliti agama. Ini kerana ia merupakan salah satu prinsip yang digalakkan oleh pluralisme agama dalam kerangka falsafah berdasarkan pegangan dan kefahaman mereka. Mungkin ada pihak yang cuba mentakdirkan kebebasan beragama yang dijamin dalam perlembagaan negara sebagai kebebasan mutlak. Sebagai contoh, mereka tidak bersetuju dan mengkritik serbuan pihak berkuasa terhadap orang yang cuba menyebarkan fahaman selain Islam kepada orang Islam. Hujah yang dikemukakan dalam kritikan ini adalah berdasarkan perkara 11, Perlembagaan Persekutuan, yang memberikan rakyat Malaysia hak kebebasan beragama. Hujah ini dianggap sebagai gambaran pluralisme agama yang cuba menyeragamkan semua agama dari segi penyebaran. Zainah Anwar menyokong kepercayaan dan prinsip yang dipromosikan oleh pluralisme agama. Dalam petikan New Straits Times bertajuk Mediation the Wiser Path to Take, semasa perbualan itu, beliau menyentuh isu pernukaran agama, khususnya bagi orang Islam yang ingin menukar agama lain. Beliau mendakwa akidah seseorang itu bukan di bawah bidang kuasa sesebuah kerajaan dan hanya pegangan dan hak individu. Ini kerana beliau percaya bahawa hak asasi manusia paling asas yang perlu dimiliki oleh setiap orang ialah kebolehan berkelakuan dengan baik. Menurut Zainah Anwar, adalah tidak adil bagi seorang Muslim yang memilih untuk meninggalkan agama itu dihalang kerana ia bercanggah dengan hak kebebasan bersuara seseorang. Muzakarah Fatwa di Malaysia juga membincangkan isu pluralisme agama dalam konteks sejarah Islam, ajaran Islam yang menganjurkan kesaksamaan agama. Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Agama Islam Malaysia telah menetapkan bahawa pluralisme agama adalah sesat. Kemunculan isu-isu ini perlu dipandang serius dan ditentang keras kerana ia akan mengakibatkan perubahan dasar kerajaan dalam aspek keagamaan. Kesimpulan daripada perbincangan ini ialah ideologi pluralisme budaya dan politik memberi banyak impak positif, terutamanya bagi negara Malaysia yang berbilang kaum dan bangsa. Ideologi ini membenarkan latar belakang yang berbeza dapat hidup secara aman dan harmoni di samping meningkatkan ekonomi negara. Maka, pluralisme budaya dan politik haruslah diamalkan oleh rakyat Malaysia. Namun, kemajmukan agama secara nyata bertentangan dengan prinsip asas Islam. Kemunculan cabaran berkaitan pluraliti agama ini menunjukkan bahawa fahaman ini telah pun menurut di Malaysia. Konsep pluralisme agama bercanggah dengan ajaran akidah Al-Sunnah wal Jamaah yang menjadi pegangan majoriti umat Islam di Malaysia. Kebimbangan ini mempunyai ciri-ciri yang disukai oleh pluralisme agama dan jelas bertentangan dengan akidah Islam yang sebenar. Falsafah ini amat merosakkan Islam, khususnya masyarakat dan negara yang menjadikan Islam sebagai agama rasmi.
Setiap cabaran yang semakin meningkat ini jelas mempunyai ciri-ciri dasar yang bertentangan dan pluralisme agama yang mungkin memesokkan pemikiran masyarakat, khususnya bagi masyarakat Malaysia yang mempunyai berbilang kaum. Itu sahaja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.